Ini kebijaksanaan Ar-Razi yang kena lihat pemikiran dia. Baik, seterusnya. Okey. Ini benda penting yang saya tak tahu pasal saya tak boleh lukis. Sepatutnya saya boleh lukis tapi dia macam hilang mood sebab tak boleh lukis. Baik. Di sini boleh berhentikan masa untuk saya boleh lukis. Saya nak bagi tuan-tuan faham sebenarnya. Boleh tak? Stop sekejap. Boleh. Saya tak dapat tulis tapi kena fokus sikit. Baik. Saya tak dapat lukis tapi ini penting. Ulama Asy'ariyah yang tiba-tiba melihat ada isu di sebalik perbahasan ini adalah Ar-Razi. Sebab Ar-Razi telah mengesan dalam kitab Nihayatul Uqul, Ar-Razi sebut, sama' dan basar ini bukan sekadar tahayyul, bukan sekadar readiness untuk mendengar dan melihat semata-mata. Tak cukup. Tapi perlu ada capture, perlu ada cerapan. Kalau tidak ada cerapan, sama' dan basar tidak memberi erti. You pegang kamera, you tak snap, tak ada apa-apa pun. So Ar-Razi mengesan bahawa ini tak cukup. Sebenarnya ada benda yang perlu ditekankan di sini, iaitu proses cerapan. Jadi Ar-Razi menekankan bahawa dia bukan tentang tahayyuk semata-mata, tapi idrak, proses idrak yang berlaku. So di sini Ar-Razi membuat dilema apabila beliau menjawab soalan ahli falsafah. Boleh rujuk secara panjang lebar dalam Nihayatul Uqul. Kalau dikatakan sama' dan basar itu adalah ihatah, menangkapi ilmu, ada dua persoalan. Sama ada dia zat Allah ataupun sesuatu yang selain daripada zat, ada sifat. Baik, Asy'ariyah mengatakan dia ada sifat, bukan sekadar zat. Jadi zaid. Ada persoalan, ini baharu ataupun qadim? Benda baru ke benda lama? Ar-Razi mengatakan dia adalah qadim, telah berlaku sejak sedia kala. Kalau baharu artinya Allah bersifat dengan sifat baru. Jadi telah berlaku secara qadim. Baik, bila berlaku secara qadim, Ar-Razi membahaskan sendiri. Ahli falsafah bertanya kepada Ar-Razi, jadi macam mana sifat yang qadim itu boleh menyingkap perkara-perkara yang didengar dan perkara-perkara yang dilihat yang baru datang kemudian? Sebab dilukiskan oleh ahli falsafah dan dipersetujui oleh Ar-Razi, mustahil untuk mendengar perkara yang belum wujud. Mustahil untuk dilihat perkara yang belum wujud. Maka di sini Ar-Razi membawakan jalan keluar. Jalan keluarnya adalah boleh melihat dan boleh mendengar. Ta'alluq itu adalah baru. Tapi ta'alluq itu tidak memberi kesan apa-apa pun. Dia sekadar umur ghair mawjudah fil a'yan. Sesuatu yang tidak ada wujudnya pada realiti. So, process of capture itu, cerapan maklumat itu, kata Ar-Razi, masih tidak bercanggah dengan kaedah mustahil berlaku sesuatu yang baharu kepada Allah Subhanahu Wa Taala selagi mana dikatakan proses cerapan itu amr ghair wujud fil waqi' ataupun ghair mawjudah fil a'yan. Proses cerapan itu tidak berlaku pada dataran realiti. So okey je, taklah bercanggah dengan perkara-perkara lain. Baik, isu ini selepas Ar-Razi telah di-pick up oleh ramai ulama Asy'ariyah, mereka menggunakan kaedah istilah-istilah yang saya sebut ni. Kalau tengok dalam Fathul Mubin disebutkan ada di kalangan mereka menamakan dia nisab wal idhafah, sekadar tambahan dan penisbahan sahaja. Al-Yafraini menyebutkan bahawa dia adalah tambahan pada perkara-perkara yang dinisbahkan kepada sifat, bukanlah perubahan kepada sifat. Disebutkan oleh Said Fudah sebut dalam tahqiq kitab Nata'ij Afkar, dia sebutkan bahawa ini adalah mujarrad idhafah baina sifat wal muta'allaqat. Dia sekadar persandaran ataupun perhubungan di antara sifat dan juga apa yang disandarkan kepada sifat itu. Dalam Fathul Mubin disebutkan laisa amran wujudiyan fil kharij yaqumu bihima. Ya, betul. Ta'alluq tanjizi hadis itu baru, tapi bukanlah perkara yang wujudi yang ada pada dataran kenyataan dan realiti. Disebut dalam Nata'ij Afkar Thiqat, huwa nisbah. Ia adalah sekadar nisbah. So dari mana datang perkataan ini semua seingat saya, nanti saya boleh tanya mungkin P. Faiz boleh betulkan kalau saya salah, dia datang daripada persoalan Ar-Razi. Tak boleh setakat bersedia untuk mendengar dan melihat. Mesti ada capture, mesti ada idrak, mesti ada cerapan. So cerapan ini, kata Ar-Razi, untuk perkara-perkara yang baharu adalah umur yang tak ada kewujudannya di alam nyata. Dan selepas itu berkembang idea ini. Isunya sekarang, Ar-Razi sendiri, beliau bermasalah dengan idea ini.
Dalam kitab yang sama, Nihayatul Uqul, Ar-Razi sebut, kalau tak boleh terima idea ni, dengan anggapan idea ini lemah, kita masih boleh mengisbatkan sama' dan basar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana? Dengan menerima idea karamiyah. Karamiyah kata apa? Sama' dan basar itu baru berlaku apabila perkara itu berlaku. Ini bukan saya kata tau. Ini Ar-Razi sebut. Kalau idea ini tak boleh dipakai, boleh pakai idea karamiyah. Baik. Dalam kitab terakhir yang ditulis oleh Ar-Razi, Matalibul Aliyah, yang dia tak sempat sempurnakan pun sebelum dia meninggal dunia. Kata Al-Imam Ar-Razi, tak ada satu mazhab pun yang boleh lari daripada mengisbatkan sesuatu yang baru kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada satu mazhab pun setelah kajian intensif dia. Kata Ar-Razi, kalau Asy'ariyah kata dia boleh lari daripada mengisbatkan sesuatu yang baru kepada Allah, dalam Matalibul Aliyah, kata Ar-Razi, macam mana Allah boleh mendengar suara Zaid sebelum Zaid bercakap? Macam mana Allah boleh melihat tindakan Zaid sebelum Zaid bertindak? Ini menunjukkan bahawa telah berlaku sesuatu yang baru. Meskipun Asy'ariyah mendakwa mereka boleh lari daripada mengisbatkan sesuatu yang baru kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata siapa? Kata Ar-Razi. Demikian juga dalam Matalibul Aliyah, apabila Ar-Razi membawakan hujah kelompok-kelompok karamiyah dan sebagainya yang mengisbatkan adanya sesuatu yang baru kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ar-Razi menyebutkan bahawa antara hujah mereka, zalika sama' innama hadatha 'inda huduth zalika saut. Pendengaran hanya berlaku setelah adanya perkara yang didengar. Ar-Razi tinggalkan tanpa bantahan. Karamiyah kata ini menunjukkan bahawa idea kami bahawa berlaku sesuatu yang baru pada sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang baru berlaku, Ar-Razi diamkan tanpa sebarang bantahan. Boleh lihat dalam Al-Matalibul Aliyah. Jadi, ini isu yang penting untuk kita faham. Ar-Razi adalah ulama besar Asy'ariyah yang berdebat dengan Mu'tazilah dan ahli falsafah. Kita takkan faham isu ni kalau kita baca, saya minta maaf bukan untuk memperkecilkan, membaca As-Sanusi ataupun membaca Al-Baijuri ataupun membaca Ad-Dasuqi ataupun membaca Al-Malali ataupun tak boleh. Sebab mereka tidak berdebat dengan Mu'tazilah dan juga ahli falsafah. If you really want to know Asy'ariyah, you have to go into Ar-Razi, Al-Amidi, Al-Ghazali. They are the stars. Itu cara betul nak memahami pendirian dan juga pemahaman ulama Asy'ariyah. Sebab itu Ar-Razi membawakan kaedah ini. Ta'alluq tanjizi hadis adalah umur orang namakan i'tibari. Kenapa dinamakan i'tibari? Sebab kalau tidak, kamu tak ada jalan keluar. Kalau sekadar mengikut takrifan-takrifan lama, sifatun mutahayyi'ah, ada persoalan di situ. Mutahayyi'ah tanpa cerapan doesn't mean anything. Ini kebijaksanaan Ar-Razi yang kena lihat pemikiran dia. Baik, seterusnya,